Baik, salam sejahtera kepada semua pelajar sekalian. Jadi bertemu lagi kita dalam kelas sains. Dan sekarang kita masih lagi dalam topik gerakan. Hari ini kita akan membincangkan tentang jangka masa detik. Jadi untuk pengetahuan pelajar sekalian, jangka masa detik ini adalah satu subtopik yang memerlukan banyak pengiraan ya. Baik, apa itu jangka masa detik? Oke, jadi ini adalah satu contoh model jangka masa detik ya. Dia merupakan alat yang digunakan untuk mengkaji gerakan satu objek dengan selang masa yang singkat. Dan bekalan kuasa arus ulang-alik adalah 50, adalah 12 volt, tetapi getarannya berfrekuensi 50 Hz. Oke, maksudnya dalam satu saat ia bergetar 50 kali. Jadi ini bermakna setiap getaran dia mempunyai jarak masa yaitu 1/50 saat, yaitu 0,02 saat. So, apabila ia bergetar, ia akan menandakan tanda pada pita detik ya. Jadi yang menanda ialah penggetar, dan di hujung penggetar itu ada satu pin dan ada pita detik yang akan melalui pin itu, dan apabila pita detik ini bergerak atau dibawa oleh satu objek, maka akan berlaku tanda di atas pita detik itu. Baik, dalam buku teks Anda akan dapati Anda perlu melakukan satu aktiviti, yaitu menentukan laju troli yang bergerak menuruni landasan terpampas geseran ya. Oke, jadi apa yang perlu Anda buat ialah Anda harus mengira panjang pita detik dan mengira laju purata ya. Ini adalah satu contoh ya, bagaimana troli itu diikatkan dengan pita detik. Baik, ini adalah contoh gerakan pita detik dalam satu pergerakan. Jika pita detik itu mempunyai jarak yang sama dan panjang pita detik adalah sama untuk setiap detik, contohnya dalam contoh ini ada 1, 2, 3, 5 titik ya. Jadi setiap titik itu bila digunting akan mendapat satu panjang yang sama, yaitu 8 cm. Jadi dalam situasi ini, objek ini bergerak dalam laju yang seragam ya, laju yang seragam. Oke, apa yang berlaku sekiranya jarak titik meningkat secara seragam ya. Contohnya kita tengok contoh ini, pada pita detik pertama 2 cm, seterusnya 4, 6, 8, dan 10. Maksudnya laju objek meningkat secara seragam, dan maksudnya objek bergerak dengan kejutan seragam. Oke, bagaimana pula dengan contoh ini? Panjang pita detik berkurang secara seragam ya, daripada 5, 4, 3, 2, 1 cm. Ini bermaksud titik-titiknya sentiasa hampir berdekatan dengan satu sama lain, dan objek ini dikatakan mengalaminya pecutan seragam. Jadi sekarang saya akan terangkan contoh-contoh menentukan laju menggunakan pita detik. Contohnya untuk pita detik ini dalam 16 cm ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jarak ya. Oke. Ada 7 titik, tetapi titik yang pertama kita tidak kira ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab jarak di antara satu titik dengan titik yang kedua baru satu jaraknya, satu selang masa. Jadi kita ambil masa ialah 6 detik. 6 kali 0,02 saat sama dengan 0,1212 saat. Oke, kenapa 0,02? Karena kita sudah belajar tadi bahwa jarak di antara jangka masa dua titik ini adalah 0,02 saat. Oke, jadi laju ialah sesaran bagi massa. Kita sudah belajar dalam topik sebelum ini. Jadi sesaran ialah 16 cm dan massa ialah 0,12 saat. Jadi lajunya ialah 133.3 cm per saat ataupun 1.33 meter per.
Contoh kedua, berapakah laju jika X sama dengan 18 cm? Oh, minta maaf ya. Contoh kedua ialah dalam 10 titik ini X ialah cm. Jadi masa T ialah masa yang diperlukan untuk bergerak ya dalam bergerak sepanjang jarak X. Jadi sasaran ialah X cm dan masa ialah 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 jarak di antara kedua-dua hujung titik X ini. Dan laju ialah sasaran bahagi masa sama dengan X per 0.2 saat. Jadi berapakah laju jika X ialah 18 cm? Kita dapati 18 bahagi 0.2 sama dengan 90 cm per saat. Baik, kita boleh menentukan perubahan pergerakan objek dengan melihat kepada corak pita detik. Apabila jarak titik semakin berdekat ataupun pendek, maksudnya objek semakin perlahan, yaitu mengalami pecutan. Ini sudah saya terangkan tadi. Apabila jarak titik semakin berjauhan ataupun panjang, maksudnya objek semakin laju, yaitu mengalami pecutan. Manakala apabila jarak titik adalah seragam, maksudnya objek mempunyai hal laju yang seragam. Baik, kita lihat kepada contoh ini. Berdasarkan kepada raja pita detik di atas, kirakan pecutan yang dialami jika frekuensi pita detik ialah 50 Hz. Baik, kita dapati, kita kena rumus pecutan ialah hal laju akhir tolak hal laju awal dibagi dengan massa. Oke. Baik, jadi hal laju awal sasaran 0.5 cm, masa ialah jarak antara dua titik 0.02. Jadi hal laju awal ialah 25 cm per saat. Manakala hal laju akhir sasaran ialah 3 cm, masa 0.02 saat, hal laju ialah 150 cm per saat. Jadi pecutan hal laju akhir adalah hal laju awal 150 cm tolak 25 cm per saat dibagikan dengan jarak masa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, untuk ini Anda tidak boleh meletakkan 6 ya. 6 darab 0.012 sebagai massa. Jadi Anda kena tolak 1 ya. Anda kena tolak 1. Kenapa? Ini adalah rumusnya. Oke, jadi 125 yaitu 150 tolak 25 per 0.1 yaitu 6 tolak 1 yaitu 5 darab 0.02. Jadi jawaban dia 1250 cm per saat Baik, ini adalah contoh kedua. Kita dapati dalam pita detik ini ada 5 bahagian ya. Dan semua bahagian ini telah dibagikan kepada 10 detik ya untuk satu bahagian. Jadi maksudnya 10 titik ini adalah mewakili 0.2 saat ya. Jadi kita tengok di sini adalah jarak sasaran awal yaitu 2 cm dan yang terakhir ialah sasaran terakhir yaitu 6 cm. Maksudnya hal laju awal ialah 2 cm per 0.2 saat yaitu 10 cm per saat. Hal laju akhir ialah 6 cm per 0.2 saat yaitu 30 cm per saat. Jadi massa menurut formula ialah massa ialah jumlah massa tolak 1 ya. Maksudnya 5 pecahan tolak 1 darab 0.2 yaitu 0.8 saat. Jadi pecutan ialah hal laju akhir tolak hal laju awal dibahagi dengan massa. Jadi hal laju awal akhir ialah 30, hal laju akhir ialah 10 per 0.8 yaitu 20 bahagi 0.8 saat. Kita akan dapati 25 cm per saat. Baik, mengiranya pecutan melalui pita detik. Oke, ini adalah satu soalan ya. Satu troli ditolak daripada batu landasan cerun. Gambar raja di sebelah menunjukkan cara pita detik yang melambangkan pergerakan troli itu. Setiap keratan pita detik mempunyai 5 titik. Jangka masa detik bergetar dengan frekuensi 50 Hz. Kira pecutan. Oke, baik. Jadi maksudnya troli ini mula-mula bergerak dengan laju tetapi akhirnya dia menjadi lambat. Kenapa? Sebab kita dapati panjang pita detik ini semakin berkurangan. Maksudnya dia mengalami pecutan ya. Oke.
Jadi masa yang diambil untuk setiap keratan pita detik ialah 5 titik dalam 0.02 ialah 01. Oke, satu keratan ini bermaksud 0.01 saat. 0.1 saat. Jadi hal laju awal ialah 5 cm per 0.1 saat sama dengan 50 cm per saat. Hal laju akhir ialah 1 cm dibagi dengan 0.1 saat sama dengan 10 cm per saat. Jadi pecutan ialah hal laju akhir tolak hal laju awal. Oke, hal laju akhirnya ialah 10 cm per saat 10 cm per saat tolak dengan 50 cm per saat. Jadi massa seperti yang saya sudah terangkan tadi, massa kita kena tolak 5 bahagian tolak 1 darab dengan 0.1. Ini bermaksud jarak-jarak bahagian massa ini adalah 5. Tetapi jika ada 6 atau lebih daripada 5 keratan, Anda perlu tolak dengan 1 sahaja. Contohnya jika ada 10, Anda perlu 10 tolak 1. Oke, jadi kita dapati formula dia adalah perbezaan hal laju ialah negatif 40 dengan massa 0.4 saat. Jadi pecutannya ialah negatif 100 cm per saat. Jadi simbol negatif ini bermaksud objek mengalami pecutan atau dia mengalami dia semakin perlahan ya, objek itu semakin perlahan. Baik, jadi ini saja yang perlu kamu tahu dan yang perlu saya terangkan tentang jangka masa pita detik. Jika ada soalan, bolehlah terus bertanya di ruangan komen. Baik, terima kasih kerana menonton. Jika Anda rasa video ini berfaedah kepada Anda, tolong like, share dan subscribe dan beritahu kepada rakan-rakan kelas Anda yang lain, sekolah manapun mereka berada, ya. Oke, terima kasih. Jumpa lagi dalam sesi berikutnya.